Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bertemu dalam siri kuliah di Pertubuhan Kebajikan An-Najah, dan alhamdulillah pagi ini kita buat di Google Meet. Ada 17 orang ahli kita, tapi dalam masa yang sama bolehlah sebarkan link kuliah ni daripada Facebook Pro Media Tajdid dan juga page Ustaz Ahmad Hashimi, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat memanjangkan faedah daripada perkongsian kita pada pagi ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis yang kita nak baca pada hadis yang kita nak baca pada pagi ini iaitulah hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35. Tanpa melengahkan masa, saya baca hadis ni, mudah-mudahan kita dapat ambil faedah padanya. Hadis ni panjang sikit pada hari ni. Hadis ni panjang tapi hadis ni istimewa. Hadis yang ke-35 berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna, wa yashiru ila sadrihi 3 marrat. Bihasbi imri'in minasy-syarri an yahqira akhahul muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, okey, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru. Semua ta, ada depan ta, dan diterjemahkan saling. Dalam bahasa Arab, bila kita wazan dia tafa'ala, maknanya perbuatan yang datang dari dua pihak. Saling buat ni maknanya, kalau kita taqatala, kalau qatala ar-rajulu dalam bahasa Arab, kalau qatala ar-rajulu, seorang lelaki membunuh seorang lelaki lain. Kalau dia kata taqatala, saling membunuh, yakni yang ni nak bunuh yang ni pun nak bunuh, dia perang. Dia panggil taqatala ni berperang, saling bunuh membunuh. Maka samalah juga dengan tahasadu, tanajashu, tabaghadu, tadabaru. Ada kalimah saling, maknanya datang daripada dua belah pihak. Okey. Apa terjemahan dia? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian saling dengki. Ni larangan pertama. Larangan yang pertama. Ada highlight sini saya. Okey, ada highlight. Okey. Larangan kedua,
jangan saling menipu. Larangan 3, jangan saling marah. Larangan yang keempat, jangan di depan ni jangan dan jangan saling memutuskan hubungan. Okey. Ada 4 ataupun 4 larangan di sini di awal. Jangan saling dengki, jangan saling menipu, jangan saling marah dan jangan saling memutuskan hubungan. Kita akan terjemahkan atau detailkan larangan ni sekejap lagi. Sekarang ni kita baca dulu hadis ni sampai habis. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'. Jangan kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Okey. Wa kunu ibadallah. Jadi total ada 5 larangan dalam hadis ni. Kemudian Allah Subhanahu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Okey. Sekejap. Ni boleh sekejap. Add line. Titik. Oi. Sekejap. Silap pula dah. Back. Ni mula-mula ni tak biasa ni. Ni anak tertekan ni. Anak terbubuh. Ni kan dia under. Tak ada under sini. Sekejap. Balik semula atas balik. Macam mana nak balik semula? Terus close. Okay. Baik, tak apalah ada titik satu. Wah, payah nak edit ni, tak pandai. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya, tidak mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Jadi di sini pula ada larangan yang kedua. Apa ni? Dia punya kumpulan larangan. Tengok ni, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Sebagai saudara seorang Muslim, dia tidak menzaliminya, dia tidak mengabaikannya, dia tidak mendustakannya dan dia tidak menghinanya. Takwa itu di sini, kata Nabi, sambil menunjuk kepada dadanya 3 kali. Nabi tunjuk 3 kali ke dadanya. Cukuplah seorang Muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang Muslim. Setiap Muslim atas Muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Okey. Panjang ni hadis ni. Kandungan hadis. Kandungan hadis ataupun saya nak syarah dulu hadis ni. Okey. Pendek je dia punya faedah-faedah. Tapi hadis ni kalau kita rujuk kitab kita ni memang panjang syarah dia. Saya akan pergi satu demi satu. Cuma ni nak tahu nak conteng kat mana ni. Saya suka nak conteng-conteng sikit. Ni apa ni? Edit text and image. Ni edit. Ni sign document by typing or drawing a signature. Ni apa dia? More page. Tapi ni dia ada redact ni, tak tahu dah apa dia ni. Nanti keluar fill and sign. Ni apa?
Ustaz yang gambar pensel tu? Mana ni? Boleh. Pensel. Tadi ada gambar pensel kan atas. Ni, atas ni. Baik. Tadi Ustaz. Ni. Tu, ni, tu highlight. Ni. Oh, highlight. Ni sign document. Saya dah tekan tadi, dia jadi macam Oh, untuk signature. signature bukan kan? Bukan. Tak apalah. Dengar je lah. Boleh kan? Boleh dengar kan? Fahamlah keadaan. Okey. Saya akan pergi satu demi satu. Dia tak boleh tukar juga warna highlight ni. Highlight ni boleh tukar warna dia. Tahu mana ni highlight. Ni ada PDF lain ni. Kalau gitu boleh. Tools. Bukan. Okey. Baik. Pertama, Nabi SAW kata, janganlah kalian saling dengki. Isu sekarang ni, nombor satu, Nabi tak bagi dengki. Ini masalah PhD ni, penyakit hasad dengki. Apa yang dimaksudkan dengan dengki? Okey, kita baca. Dengki ni, maksudnya ialah, dia benci atau cemburu kepada nikmat yang dimiliki oleh orang lain, serta mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang tersebut. Itu dengki. Kalau cemburu tu tak dengki lagi. Aku tengok dia ada kereta, aku nak beli kereta jugalah. Itu dia panggil cemburu. Tapi kalau dengki ni, dari sudut istilah bahasa yang tepat, mungkin kita guna dengki tu, dengki aku tengok dia atas ada kereta, aku nak, mana dari sudut bahasa saja kita guna dengki tu. Tapi dengki yang dimaksudkan dalam hadis ni ialah perasaan benci kepada nikmat yang ada pada orang lain dan bercita-cita agar orang tersebut hilang nikmat itu. Aku dengki, aku tak boleh tengok dia ada kereta. Habis tu buat macam mana? Aku nak pergi bakar kereta dia. Tu dengki. Aku panggil, tengok dia sihat, kedai dia ni, laku je kedai dia. Aku tak boleh tengok kedai dia laku. Habis tu nak macam mana? Aku akan buat sampai kedai dia bankrupt. Kalau dia kata aku tak boleh, aku tengok kedai sebelah tu maju. Habis tu macam mana? Aku akan usaha supaya kedai aku maju macam kedai dia. Itu tak panggil dengki. Itu dia panggil apa? Cemburu ataupun dari sudut bahasa mungkin kita boleh kata dengki juga, cuma dia tidak dipanggil istilah yang dilarang oleh Nabi SAW. Okey? Dengki ni boleh jadi pada harta, boleh jadi pada kedudukan, boleh jadi pada ilmu, atau sebalik. Orang tu ramai follower, aku tak boleh tengok dia tu ramai follower, aku benci betul. Habis tu nak buat, kita burukkan dia punya ni sehingga orang benci pula kat dia. Okey? Jadi dengki ni dalam istilah bahasa Arab dia panggil hasad. Kita gabung dua, hasad dengki. Hasad dengki. Hasad ni ada beberapa tingkatan. Pertama, dia bercita-cita saja nak mengalahkan orang lain. Maknanya cemburulah bahasa kita tadi. Dia tengok orang lain, dia tu ada, aku deki tengok dia. Deki dalam erti bahasa. Contohnya, kalau ayah saya sering kali dia kata, abah ni deki sokmo. Deki kalau tengok orang mati tu, molek mati dia. Kita rasa deki. Kita pun nak dapat kematian husnul khatimah macam dia juga. Kita tengok orang mati waktu sujud, aku dekilah tengok orang tu mati waktu sujud. Itu dengki, tidak dipanggil hasad. Tidak hasad dengki lagi. Tu baru cemburu yang kita rasa kita nak sama seperti dia. Jenis dengki yang kedua, dengki dengan perasaan benci juga.
Aku benci sungguh tengok dia tu maju kedai dia. Tapi orang ni benci tersebut dia tidak bawa, dia tak layan. Sehingga dia tidak berusaha menghilangkan kenikmatan orang tersebut. Bila dia tengok, deki. Tapi kak, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Dah rezeki dia dah. Itu. Yalah. Tapi orang macam ni, tetap juga dia tidak dihukum. Cuma dia tak sempurna kasih sayang sebagai seorang Muslim. Dengki tahap 3, benci kemudian diiringi dengan usaha untuk menghilangkan nikmat itu. Hatta sihir. Sebarkan fitnah supaya nikmat yang ada pada orang tersebut hilang. Bila dia tengok orang tu berjaya dalam peperiksaan, dia curi buku kawan tu, nota. Jangan bagi orang tu boleh jawab periksa. Contoh lah. Pasal aku cipta dia dapat nombor 1 semua. Hari ni aku nak khenak ke dia lah. Aku nak pergi curi buku nota dia biar dia tak boleh ulang kaji. Lepas tu dia boleh nombor. Aku tak apalah nombor 40 pun. Tapi aku tak nak tengok dia tu nombor 1. Dia kadang-kadang dia benci ni bukan sebab dia nak nombor 1. Tapi dia tak nak tengok orang tu nombor 1. Aku walaupun aku tak dapat ni, yang penting orang lain pun tak boleh dapat juga. Gitu. Aku nak jadi pemimpin. Kalau aku tak boleh jadi, orang tu pun tak boleh jadi juga. Dia benci punya lagu tu. Okey. Jadi inilah hasad yang diharamkan. Hasad beginilah yang diharamkan. Yang ni jangan saling berhasad dengki, iaitu kamu benci kepada kenikmatan orang lain dan kamu berusaha menghilangkan nikmat itu daripada dia. Okey? Kalau setakat cemburu, mana-mana manusia pun dalam hati dia ada cemburu kan. Dalam hati dia bila dia tengok orang ada nikmat, dia pun rasa nak nikmat tersebut. Kita tengok orang pakai kereta, kita pun nak pakai kereta juga. Kita tengok orang ada rumah, kita pun nak ada rumah juga. Kita cemburu, dia pun ada rumah, dia ada kereta, dia ada anak, kita pun nak ada anak dan sebagainya. Begitulah dia. Tapi itu tidak menjadi kesalahan. Yang salah ialah bila dia layan sifat hasad itu dan dia berusaha menghilangkan nikmat. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut orang yang memiliki hasad dengki ni ialah orang-orang Yahudi ataupun ahlul kitab. Di mana Allah Subhanahu wa taala kata wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Sebahagian besar ahli kitab Yahudi dan Nasrani menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman kerana dengki yang timbul dari diri mereka. Orang Yahudi dia memang tak berkenan kepada orang Islam. Dia ada rasa benci, habis itu nak buat macam mana? Dia nak usaha supaya orang Islam meninggalkan agama Islam. Itu hasad dengki mereka. Baik, jadi hasad ni sebenarnya kenapa Nabi tak bagi? Kerana hasad ni mudaratnya kepada dua-dua pihak. Mudarat pada pihak yang pertama sekali, pihak penghasad, pendengki. Orang yang dalam hati dia ada hasad dengki, dia tak akan bahagia hidup. Tengok orang tu datang penyakit hasad. Tengok orang ni datang penyakit hasad. Bila dia tengok orang lain ada nikmat, dia pun rasa tu. Kita kena ingat bahawa rezeki ni bukan kita yang tentukan. Rezeki ni Allah yang tentukan. Sama ada harta, sama ada ilmu, sama ada kedudukan, semua tu Allah Ta'ala yang tentukan. Jadi kalau kita ada dalam hati kita ni perasaan hasad dengki, kita tidak akan pernah bahagia. Jangan sangka kita akan bahagia bila orang tu hilang nikmat dia. Tak. Kira aku seronok lah. Pasal apa kamu seronok hari ni? Aku nak belanja semua member-member aku. Pasal musuh bisnes aku dah bankrupt. Dalam drama banyaklah cerita kita kan. Tapi sebenarnya kalau dia belanja makan sekalipun,
hati dia tidak pernah akan bahagia. Sebab orang yang mula-mula terkesan dengan penyakit hasad ini adalah empunya diri tersebut. Bila orang ada hasad, dia tak boleh tengok. Semua orang pun dia rasa dengki. Okey? Semua orang dia rasa dengki. Dia ingat dia boleh kalahkan satu musuh dia. Musuh dia bankrupt. Lepas tu dia akan jumpa lagi musuh lain pula. Musuh tu je, dia jumpa orang lain pula. Pasal apa? Hati dia tidak akan pernah tenteram dengan hasad dengki. Ni. Sebaliknya, dia akan bertambah sedih. Tengok orang tu dia rasa sakit hati, tengok orang ni yang sakit hati. Habis tu bila dia nak merasai kenikmatan yang Allah bagi kepada dia. Sedang orang Islam, dia bersyukur dengan apa yang ada. Malah kalau saudara dia dapat nikmat, dia tumpang berterima kasih dan dia tumpang rasa bahagia. Aku seronoklah, alhamdulillah, tahniahlah kamu dapat nikmat ni, tahniahlah gini. Semoga Allah memberkati kamu, semoga Allah merahmati kamu. Dia yang paling bahagia, seronok pasal apa? Pasal dia mencintai saudara seagamanya. Okey? Dan mudarat yang kedua dalam perasaan hasad dengki ni adalah dalam soal akidah. Kerana dia seolah-olah memprotes takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang tu dapat nikmat, dia protes. Itu Allah takdir dah bagi kat dia rezeki. Rezeki ni kita usahalah macam mana sekalipun. Kalau Allah nak bagi kat dia, kita tak boleh nak kata apa. Okey? Tak boleh nak kata apa. Jadi, supaya kita tak panjang, kita ambil faedah pertama. Jangan saling dengki-mendengki. Saya tak tahulah, tapi orang kata, orang kita ni, terutamanya kita sebut orang Melayu lah. Penyakit ni lah yang masalah besar sekali. Kita tak maju sebab penyakit ni lah. Tak, baru je nak maju, kawan sailang pula. Cantas mencantas. Hatta kalau jasa orang tu dah buat pun, dia naik, dia akan ubah semua jasa orang tu. Kita patutnya, orang dah naik sampai tangga kedua, kita sambung lagi tangga ketiga, keempat. Mari orang yang keempat sambung lagi ke lima, ke enam. Mari lagi sambung lagi tujuh, lapan. Sehingga akhirnya bila 5 orang datang bersilih ganti, maka dia sudah cukup tangga yang ke-10. Majulah kitanya. Tak payah kita tak. Tangga 1, 2. Mari yang kedua, dia robohkan 1, 2, dia start 1, 2 balik. Mari orang ketiga, robohkan 1, 2 tu, start dia punya 1, 2 balik. 10 orang baru duduk 1, 2. Orang lain tangga ke-10. Pasal apa? Pasal kita ada hasad dengki. Kita tak suka sambung kerja orang. Tak suka sambung kerja orang. Orang dah buat, kita kata, tak payah. Aku tak nak ambil yang dia punya. Aku nak ambil aku punya. Habis tu, kita start daripada scratch. Orang panggil. Daripada bawah, kita start balik. Dan semuanya jadi gitu belaka. Kita tidak pernah menghargai usaha orang lain. Sebab itu bila nak maju. Bila nak maju. Orang lain ambil juga kajian saintis orang lain gini sambung kerja. Sebelum dia berhenti dia brief lalu dia bagi ilmu dia yang dia dah belajar. Okey, aku dah sampai tahap ni gini kamu boleh sambung pada tahap yang seterusnya. Kita tak ada. Penyakit apa masalah dia? Penyakit dengki. Penyakit dengki. Baik, itu pertama. Yang kedua Nabi kata, jangan saling menipu. Jangan saling menipu. Tipu ni, Nabi tak bagi saling menipu, dua pihak, hatta salah seorang pun tak boleh juga. Diharamkan daripada seseorang itu untuk menipu. Okey. Menipu di sini bermaksud, okey, wala tanajashu. Wala tanajashu. Menipu di sini ialah menipu dalam jual beli. Hak menipu cakap tu biasa dah, memang ada larangan dah. Tapi oleh kerana menipu dalam jual beli ni, dia mempunyai implikasi yang berat, yang besar, maka dikhususkan.
Menipu ni kalau kita boleh tanda sini, menipu dalam jual beli. Apa maksud an-najash? Najash ni jual beli, dia nipu macam mana? Menipu untuk memberi untung kepada seseorang atau menipu untuk menambahkan rugi pada seseorang. Situasinya macam mana? Sebagai contoh, ada satu barang tengah lelong. Lelong. Maka datang seorang, dia nak beli. Dia berkata, aku nak beli dengan harga RM100. Tiba-tiba datanglah seorang. Hak penjual tu kita namakan A, yang pembeli kita namakan B. Tiba-tiba datang seorang C. C ni kata, saya nak RM120. Si B ni memang dia nak, dia pun naik lagi harga. Saya sanggup RM150. C pun top up lagi, saya nak RM175. Lelong lah ni. Kemudian B kata, saya nak RM200. Jadi dia pun stop, harga dia RM200. Okey, nampak macam biasa. Tapi yang Nabi larang apa dia? Yang Nabi larang ialah menipu untuk memberi mudarat. Bila mana sisi ni sebenarnya niat dia tak nak beli pun. Dia pergi tawar tu, sama ada nak suruh barang tu kawan dia penjual A yang untung, ataupun dia benci kepada si B sehingga si B ni tambah rugi. Barang yang sepatut jual dengan harga 100, sekarang ni si B kena beli dengan harga 200. Sebab apa? Sebab si C ni sengaja menaikkan harga. Maka perkara itu dilarang dalam agama. Wala tanajashu. Mewujudkan permintaan yang tidak wujud untuk menaikkan harga. Bahasa kita spekulasi. Kan? Bahasa ekonomi spekulasi. Jangan mencipta spekulasi untuk memberi kemudaratan kepada orang. Permintaan tak wujud pun, kita pun create permintaan supaya harga naik. Akhir sekali berlaku inflasi, orang-orang miskin tak boleh nak beli. Pasal apa? Bubble terlalu banyak dalam ekonomi. Mudarat tak? Mudarat. Berapa banyak sebenarnya orang-orang fakir, orang miskin tak boleh beli rumah pasal hari ni orang dah terlebih harga mahal. Kalau orang jual rumah dia kata macam mana? Fasa 2 harga dia RM400,000. Fasa 1 RM200,000. Fasa 1 sudah habis dijual. Padahal banyak lagi tak jual, tapi dia nak tipu orang supaya orang beli dengan harga mahal. Spekulasi tak? Spekulasi. Dalam bahasa Arab dia panggil an-najash. Lelong lah. Dalam bahasa lelong. Nabi tak bagi kita buat kerja gitu dalam jual beli. Pasal apa? Memberi mudarat kepada orang. Orang kaya tak apa, dia nak beli harga mahal pun ikut dia lah. Juta-juta rumah, 3-4 biji dia boleh beli. Tapi apa kata orang miskin? Sebab tu Islam menjaga semua pihak. Jangan saling menipu dalam jual beli. Jangan membuat spekulasi dalam jual beli. Okay? Wala tabaghadu. Tapi kalau permintaan tu betul-betul wujud, macam mana pula Ustaz? Betul dia tu nak beli, tapi orang tu beli harga mahal lagi. Kalau dia tak ada niat untuk memberi mudarat, tak nak niat untuk menipu, tak ada masalah. Memang Allah Ta'ala jadikan begitu flow dia. Tapi sekarang ni dia niat tak nak beli pun. Dia hanya buat spekulasi sahaja. Spekulasi ni sama ada dia buat dengan pakatan ataupun dengan tak ada pakatan. Sama-sama tak boleh. Pakatan macam mana? Pakatan si C tadi, dia memang kawan dengan si A. Si A kata aku akan buka harga 100,
Kamu bid sampai harga dia 200, kamu stop. Kalau orang tu tak nak pun, makna kamu kata tiba-tiba kata 175, dia tak nak harga 200, okeylah. Aku kata okey, sisi dapat, tapi mu tak payah belilah. Kita buat lelong sekali lagi pula. Dia memang pakat supaya harga dia naik tahap yang dia nak. Ni kalau buat lelong rumah ni, berlaku tak macam ni lelong rumah? Berlaku. Kita pergi acara lelong rumah, dia siap-siap kata kat kita, kalau awak tak nak saya bid, awak bayar kat saya. Seorang ni, kita ada 4 orang ni, awak bayar 100, kita tak bid. Awak ambil lah. Sebab apa nak kena bayar? Pasal apa? Sebab kalau kita tak bayar, dia mari dia bid harga jadi mahal. Perbuatan tersebut dilarang dalam agama. Siapa buat kerja makan macam tu, dia makan duit haram. Ada pula dia pergi ugut orang. Kalau awak tak nak bayar, kita orang bid harga. Kalau awak betul-betul nak bayar kat kita orang, kita tak bid harga. Dahsyat. Jual beli zaman lah ni macam-macam. Tender. Tender lagu tu juga. Dia pun buat 2-3 tender. Awak masuk harga ni, saya akan masuk harga ni. Jadi awak harga mahal, saya harga murah. Sebenarnya harga dia bagi tu memang cantik dah. Allahul musta'an. Bahaya juga ni. Kalau tender tu masuk bab ni juga. Kena tanya, spekulasi juga ke tu? Okey. Kuat angin ni. Mana kuat angin. Baik, jangan kalau kalian saling marah. Saling marah pula macam mana saling marah? Saling marah ni ialah kebalikan atau lawan kepada sifat saling mencintai. Saling mencintai. Jadi jangan saling marah, kerana marah ni akan menyebabkan seseorang itu tidak berlaku adil. Marah ni mendatangkan benci. Sedangkan Nabi SAW suruh kita saling mencintai. Malah sekiranya ada keburukan, marahlah sekadar keburukan tersebut. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan kepada suami isteri. Nabi kata, la yafrak mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang suami membenci seorang isteri. In kariha minha khuluqan, radiya minha khuluqan akhar. Kalaupun dia tak suka satu akhlak, satu perangai, ada banyak lagi perangai yang dia suka. Jadi maknanya kita berlaku adil lah. Jangan kita marah sampai kita hilang semua kebaikan dia. Sebaliknya berlaku adil lah. Kalau dia ni ada 10 baik, 1 je buruk, maka kita nilailah bahawa 1/10 saja keburukan dia. Okey? 9 kebaikan, 1 je buruk, maka dia hanya 1/10. Tapi kita tak. 9/10 tu benda baik. Bila berlaku 1/10 benda jahat, dia kata orang ni tak ada kebaikan langsung, 10/10 dia jahat. Habis 100% terus dia bagi. Jadi jangan saling memarahi, bersikap adil lah. Dan yang seterusnya, jangan saling membelakangi, yakni jangan saling memutuskan hubungan. Tada baru ni membelakangi. Ada sahabat saya cerita, 2 orang adik-beradik bergaduh 2 dekad. Berselisih ni, kalau pergi kenduri, dia tengok abang dia datang, si adik ni akan paling punggung pergi. Kalau tengok adik dia datang, si abang ni akan paling punggung pergi. 20 tahun, 2 dekad, tak bertegur. Allahu Akbar. Islam tak bagi 3 hari tak leda orang Islam sama orang Islam. Tu apatah lagi adik-beradik. Tapi alhamdulillah lah, saya dengar cerita akhirnya 2 beradik tu dia
satu balik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sangat besarlah pahala orang yang mendamaikan antara dua orang. Jadi kita nak sebutnya Islam larang kita. Jangan saling belakang membelakangi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Berarti kalau orang tu datang, dia dah beli dah dengan kita, tiba-tiba ada orang lain offer, mau jual dah ke dia tu? Aku jual dah lah. Jual berapa? Aku jual RM100. Allah mu, tak royak dah kat aku. Kalau mu royak kat aku jual, aku beli harga RM200. Sudah. Habis tu kawan tu kata, aku tak jadilah jual kat mu, pasal adalah sebabnya gini. Padahal dia memang dah jual dah. Lepas tu dia pun pergi ambil jual kepada orang nak 200 tadi. Maka perkara tersebut dilarang. Kalau orang tu kata, mau jual dah kawan tu RM100. Allah, aku benar ingat nak beli. Habis tu, tak apalah, rezeki dia dah juga. Biarlah dia belilah. Begitulah sifatnya. Okey. Samalah juga dalam ada yang lain riwayat. Jangan kamu meminang di atas pinangan orang lain. Orang tu dipinang dah terima dah, nak kahwin dah. Dia pergi cocok mentua dia. Cocok. Allah kamu nak uwi ke orang tu. Kalau mu royak anak tina mu ada, Allah aku ada calon molek lagi ni. Molek lagi ni, handsome. Orang panggil orang Kelantan kata handsome jetak. Jetak atau jetak? Semak jetak. Semak jetak ni mana melantun-lantun lah jetak dia tu. Jetak tu mak. Handsome-nya melantun-lantun. Tahu asal lagu mana nak. Nah, jadi dia pun alamak putuskan hubungan dengan hok nak kahwin dah tu, lepas tu pergi kat orang ni. Tak boleh. Melainkan kalau dia hanya dipinang baru. Dipinang, orang tu kata, dia datang rombongan meminang, kawan tu kata, tak apalah nanti bagi masa tempoh dulu, kita nak fikir dulu macam mana, kalau kita setuju, nanti kita bagi tahu. Untuk sementara ni kena tanya tuan tubuh dululah. Lepas tu dia pun tanya anak dia, macam mana ni orang masuk Minang ni? Tak tahu lagi lah nak buat jaga mana. Nak terima ke tak nak terima? Nak terima ke tak nak terima? Tiba-tiba datang pinangan seorang lagi. Mari dua pinangan. Tiba-tiba mari 3 pinangan. Ada 3 orang meminang ni. Macam mana ni? Kita pun tengok. Okeylah. Dia pilih yang pertama. Yang tu tak apa. Sebab apa? Sebab kita tidak lagi menerima mana-mana pinangan. Kita hanya diberikan tawaran. Begitulah juga dengan jual beli. Kalau 3 tu datang offer, mari seorang, mu nak jual, aku nak beli 100. Seorang lagi, mu nak jual, aku nak beli 200. Seorang lagi, nak jual, aku beli 300. Apa tu dia tinggal, aku jual hak ni lah 300. Tak apa, sebelum berlakunya akad jual beli. Yang dilarang bila? Bila dah jual dah. Jual dah 100. Duit pun ambil dah. Barang pun bagi dah. Atau barang tak bagi, duit yang ambil. Jual dah, duit bayar dah. Tiba-tiba kawan tu kata, mu hantar baliklah duit tu, aku bayar harga 200. Maka itu dilarang dalam agama. Boleh faham? Semua tu dibuat kenapa? Kerana kita adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nabi kata kita ni adik-beradik. Orang Islam ni adik-beradik. Kita kena ingat, adik-beradik dalam agama ni lebih daripada adik-beradik dengan perhubungan keluarga. Cerita Mus'ab bin Umair, saya cuba ulang balik. Abang dia kena tangkap dalam perang Badar oleh seorang Islam. Abang dia kena tangkap sebagai tawanan perang, dan para perang Badar ni dia ditebus, bayar tebusan kepada orang Mekah, untuk orang Mekah kena bayar harta tebusan. Mus'ab tengok abang dia kata kepada orang Islam yang tangkap tu, dia jaga molek dia ni. Mak dia kaya, kamu mintalah tebusan yang mahal, mak dia bayar. Hak kena tangkap tu siapa? Abang dia. Abang dia kata, kamu cakap macam tu ke abang kamu? Mus'ab bin Umair kata apa? Adik-beradik aku dia, orang Islam tu, bukan kamu. Maknanya apa? Hubungan sesama Muslim lebih tinggi nilainya daripada hubungan persaudaraan ataupun hubungan talian darah, hubungan darah.
seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, dia tidak berbuat zalim. Okey. Dia tidak berbuat zalim. Wala yakhdhulu, dan tidak mengabaikannya. Okey. Jadi kita ni sebenarnya adik-beradik, saudara mara. Saudara mara. Okey. La yadhlimu, tidak menzaliminya. Maksud tidak menzaliminya, tidak halal menzalimi seorang muslim apapun bentuknya, sebab kezaliman menyebabkan kegelapan di hari kiamat. Okey. Orang Islam ni adik-beradik, jangan duduk balah kak. Jangan buat zalim sesama adik-beradik kita. Dan Nabi SAW kata, wala yakhdhuluhu, tidak mengabaikannya dizalimi. Maksud dia tidak mengabaikannya ni, mana tidak membiarkan dia dizalimi. Jangan berbuat zalim sesama muslim, dan jangan sampai orang Islam yang lain dizalimi. La yakdzibuhu, dan tidak berdusta. Tidak berdusta. Tidak kepada saudaranya, tidak juga kepada orang lain. Kalau dalam hadis ni menunjukkan tak boleh berdusta kepada orang Islam. Habis tu kalau orang kafir boleh berdusta? Tak boleh juga. Cuma disebut di sini orang Islam, lagi-lagilah kita tak boleh dusta. Kerana pertama, perkataan dusta tu dah tak betul. Yang kedua, kerana hak dia sebagai seorang muslim untuk kita tidak boleh berdusta terhadapnya. Saya ingat hadis ni kan. Oi, kena pasak betul-betul lah musim sekarang ni. Hari ni orang duk bergaduh siang malam, pagi petang. Duk caci, duk maki. Hak duduk di parlimen lah. Hak duduk kedai kopi. Hak dalam grup WhatsApp pun, Allahu Akbar. Bila kita katakan supaya doakanlah kepada saudara kita, dia tak puas hati. Dia kata doa saja tak cukup, kena usaha. Tapi usaha kita ni, apa dia usaha kita? Usaha kita adalah dengan menyebarkan keburukan orang Islam yang lain. Tak betul. Tak betul lagu tu. Usaha kita tidak boleh dengan melanggar hukum Allah. Doa tu dia kata tak cukup. Habis tu nak apa? Nak suruh angkat senjata, pergi perang dengan dia. Tak. Sedangkan doa lah senjata yang paling ampuh. Muslimlah ni, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keamanan negara kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada yang di-Pertuan Agong, ketua utama negara, untuk menjalankan pemerintahan baginda demi menjaga keamanan dan kemaslahatan umat di Malaysia. Kita sedang berada dalam krisis. Tetapi krisis ni menuntut kita dalam menanganinya bersifat sebagai seorang muslim. Bagaimana seorang muslim menghadapi krisis? Okey. Bila saya sebut kepada sahabat saya tentang macam mana peristiwa yang berlaku zaman Khalifah Uthman bin Affan, di mana Uthman bin Affan sampai terbunuh kerana sikap gelojohnya umat pada masa itu untuk membetulkan pemerintah. Saya kata macam tu, dia kata habis tu pemimpin lah ni bukannya Sayyidina Uthman. Dia jawab macam tu. Saya tak kata pun seperti Sayyidina Uthman. Tapi kita ingatkan bahawa macam mana sifat yang tidak sabar menyebabkan terbunuhnya seorang sahabat.
Sahabat-sahabat lain tak ikut. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bila orang tanya dia macam mana dia nak campur tangan masalah Ali dengan Uthman, dia puji dua-dua. Dia kata apa? Uthman tu menantu Nabi, Ali pun menantu Nabi. Habis tu, kamu tak nak dia? Dia kata kami telah berjuang bersama dengan Nabi SAW supaya tidak timbulnya fitnah. Jadi sebagaimana kami tak nak timbul fitnah dalam memerangi orang kafir, lebih-lebih lagi lah kami tak nak timbul fitnah apabila berlakunya pertembungan antara dua orang Islam. Jadi sebab tu kita katakan banyakkanlah berdoa tuan-tuan, menangani fitnah yang berlaku dalam sifat seorang Muslim. Hadis ini adalah antara panduan yang paling tepat dalam bermuamalah sesama Muslim. Okey? Sesama Muslim. Sebab apa? Muslim yang lain itu bersaudara. Tengoklah dengan kacamata agama. Walau dia salah, dia tetap adik-beradik seagama dengan kita. Walaupun ada orang tu betul, tapi kalau dia bukan beragama Islam, kita menyetujui pada kebenarannya, tapi kasih sayang dia terhadap dia tidak akan boleh terbanding dengan kasih sayang sesama Muslim. Kena ingat yang tu. Sebab orang Islam adalah bersaudara. Okey, benci secara mana pun jangan sampai kita benci terhadap agama dia. Salah dia, betul salah dia, tapi dia tetap saudara seagama. Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat yang ikut perang Badar, Umar nak pancung kepala sebab dia telah mengkhianati Nabi dengan mengutus surat untuk bagi tahu orang Mekah persiapan Nabi nak serang kota Mekah. Tapi setelah Nabi panggil dia, kemudian dapat balik surat tersebut, Nabi tanya, kenapa kamu buat begini? Dia pun kata apa? Sebab aku bimbang kepada keluarga yang ada di Mekah. Lalu Umar kata, ya Rasulullah, biarkan aku pancung lehernya. Nabi kata, jangan. Bukankah dia telah menyertai perang Badar? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah mengetahui apa yang berlaku. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu keadaan kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang Muslim, kita kena berinteraksi dengan seorang Muslim. Betul dia ada buat salah, betul dia ada silap, betul kita betulkan perbuatannya, tapi jangan sampai kita benci kepada dia sebagai seorang Muslim. Okey, betul kan? Pasal apa? Kita pun tak nak dia berbuat zalim, kita nak tolong dia agar dia tidak berbuat zalim. Tapi dalam masa yang sama, jangan mencaci, jangan menghina, jangan memfitnah sehingga melanggar hak-hak seorang Muslim. Okey? Sebaliknya, orang yang buat salah pun lagu tu juga, dia kena minta maaf. Pasal apa? Dia sedang bermuamalah dengan orang-orang Islam. Apatah lagi kalau orang Islam tu pemimpin kita, pemimpin nombor satu, lagilah kena minta maaf dengan dia lebih. Pasal apa? Sebab kita nak jaga agama, kita nak jaga keamanan, kita nak jaga umat, supaya kita boleh beribadah, kita boleh berkeluarga, kita boleh berjual beli dan seumpama dengannya. Kalau tak stabil ni, tak rata lah tuan-tuan. Kalau dia tak stabil ni, bukan COVID je, habis semua langgar, tunggal langgar habis dah. Okey? Sebab tu saya kata tadi, berinteraksilah sebagai seorang Muslim. Lalu kita minta bantuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini Nabi tunjuk. Takwa itu di sini. Nabi tunjuk kepada dadanya sebanyak 3 kali. Okay? Nabi tunjuk kepada dadanya 3 kali. Cukuplah seorang Muslim dikatakan buruk, orang Muslim ni dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang Muslim. Amat buruk seorang Muslim kalau dia menghina Muslim yang lain. Okey? Sebab seorang Muslim atas Muslim yang lain ada hak-hak yang dia perlu jaga, iaitu darahnya haram,
hartanya haram dan kehormatannya pun haram. Kehormatannya pun haram. Kita ni dengan darah mungkin tak berlakulah, kita ni jenis bukan bunuh orang. Dengan harta boleh jadilah kita duk main makan harta secara batil. Tapi bab paling mudah orang berlaku ialah mencabar atau merosakkan kehormatan seseorang Muslim. Caci, hina, keji. Berat mulut kita nak doa. Berat. Kita lebih ringan caci, kita lebih ringan hina. Zaman kita lah ni, Allahul Musta'an. Betul lah orang kita lah ni, kita nak naik, macam mana cara kita nak naik, kita kena burukkan orang. Itu masalah dia. Padahal, memburukkan pihak lawan bukan caranya Islam. Islam tidak memburukkan pihak lawan. Tetapi sebaliknya Islam menerangkan kebenaran. Menerangkan kebenaran. Kalaupun orang tu salah, maka sebarkanlah ataupun betulkanlah kesalahan tanpa menghina orang yang melakukannya. Melainkan kesalahan dia tu sangat-sangat besar, tu pun kita kena jelaskan kepada orang lain sekadar maslahatnya sahaja. Okey, kalau tak ada kaitan, jangan duduk sebut benda-benda ni. Pasal apa? Haram kehormatan seorang muslim. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab menghina, dalam bab berdusta, dia panggil ada tak dalam Islam ni tipu sunat? Tipu sunat. Ada tak? Dia nipu tapi sunat. Tipu ni sebenarnya tak ada sunat. Tak ada sunat. Tak ada sunat menipu. Tak ada. Tapi ada yang dibenarkan. Sunat tak ada. Nabi tak bagi pun galakkan. Tipulah. Tak ada. Tapi ada yang dibenarkan. Okey. Pertama, ada perincian lah. Tipu. Tauriah, dia panggil tauriah. Cakap untuk menyelamatkan diri ni. Okey. Dia kata kalau mengakibatkan kebatilan, maka perkara tersebut haram. Jika menunjukkan kepada kewajipan, maka hukumnya menjadi wajib. Jika mendatangkan kemaslahatan, hukumnya menjadi boleh. Jika tidak berakibat, tak ada pasal saja-saja yang nak sebut, maka hukumnya haram. Okey. Hukumnya haram. Kemudian dalam bab tu panjanglah, saya pun tak nak cerita panjang sangat ni, bukan kita nak suruh tipu, tetapi dalam bab masalah tauriah ni perbahasan dia panjang. Cuma kita ambil asal Nabi tak bagi tipu orang Islam. Jangan nak main tipu orang Islam. Begitulah juga menghina. Orang Islam ni jangan kita hina sebab kita tak tahu kedudukan dia tu macam mana. Okey, kedudukan dia tu kita tak tahu. Dalam hadis Nabi SAW sebut, rubba ash'atha aghbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Baru ni ada isu Insta famous. Cakap kau seorang pak cik tua menyesal dak buat yang masa tua, masa muda. Maka seolah-olah dia menghina pak cik tersebut. Pasal dia orang berjaya, pak cik itu orang gelandangan. Betul tak? Tengok isu tu baru ni. Tak tengok? Dalam Islam tak boleh. Pasal apa? Nabi kata ada boleh jadi ada orang miskin, rubba ash'atha aghbar, kusuk rambut dia ni kusuk masai, berdebu, madfu'un bil abwab, di pintu-pintu rumah dihalau. Pergi ketuk pintu rumah orang ni, orang halau dia. Ketuk pintu orang ni, dia halau dia. Tapi dia law aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah pasti menunaikan permintaannya. Pasal apa? Kemuliaan dia di sisi Allah. Maknanya
Ada orang hina di mata manusia tapi mulia di sisi Allah. Sebab tu siapa kita nak menghina seseorang? Kita tak tahu dia ni macam mana di sisi Allah. Kita sangka kitalah baiknya, kitalah hebatnya, kitalah betulnya. Itu kita. Di sisi Allah macam mana? Di sisi Allah. Boleh jadi Allah redha kepada dia. Boleh jadi Allah sayang kepada dia. Kita nampak macam sebaliknya. Tapi tak. Malah boleh jadi juga orang yang hari ni kita hina, tiba-tiba Allah muliakan dia, kita pun tak tahu. Kerana mungkin saja dia menjadi kedudukan lebih tinggi pada satu masa. Dalam syair bahasa Arab dia kata, la tuhinul faqira 'allaka antara la'allaka antar ka'a yawman wad-dahru qad rafa'ah. Janganlah engkau menghina orang fakir. Kerana boleh jadi satu hari dia lebih tinggi daripada kamu dan masa mengangkatnya. Boleh jadi satu masa kamu rukuk, kamu tunduk kepada dia dan masa menjadikan dia mulia. Berarti boleh jadi satu masa orang yang kita hina tu dia jadi mulia daripada kita. Apatah lagi kalau tiba-tiba tempat kemuliaan dia di sisi Allah dan kita sebenarnya bukan siapa-siapa. Hari ni kita ramai follower. Sekali buat live ribu-ribu orang. Puluh ribu orang. Tapi boleh jadi mulia kita di sisi Allah tak sama dengan mulia kita dengan manusia. Sebab tu jangan diremehkan urusan seorang Muslim. Boleh jadi dia hanya tukang sapu, menyapu di jalanan. Boleh jadi dia hanya tukang cuci tandas dan cuci mop lantai. Boleh jadi dia peminta sedekah. Boleh jadi dia ni hanya penganggur yang tak ada kerja. Boleh jadi dia tok siap masjid. Tapi sebenarnya di sisi Allah dia lebih mulia daripada kita yang berjawatan tinggi, yang ada rumah, ada pakaian, ada kereta, handsome, semat, bersih. Tapi di sisi Allah kita tak tahu. Jadi Nabi kata sallallahu alaihi wasallam kata at-taqwa hahuna. Nabi tunjuk pada hati, dada. Takwa tu dalam hati, bukan kita yang nak boleh kata. Bukan kita yang nak menilai manusia. Jadilah seorang Muslim yang benar-benar menjaga keadaan dan menjaga sifat dirinya dalam bermuamalah dengan Muslim yang lain. Sebab tu saya kata dalam krisis kita hari ni letaklah persaudaraan Islam tu nombor satu. Saya bimbang kadang-kadang kita ni bila duduk lama dalam politik terlalu ta'assub dengan politik. Tak kiralah mana-mana pun. Parti Islam pun kadang-kadang ada keta'assuban terhadap parti. Dia bukan kerana Islam. Sebab apa? Kalau dia ta'assub kepada Islam, nescaya dia tak akan pinggirkan orang Islam walaupun berbeza parti. Tapi masalahnya siapa pekat, orang pergi, mati pun tak ziarah, kenduri pun tak pergi, salam pun tak berjawab. Ini bukan akhlak seorang Islam. Okey? Jangan sampai kita meremehkan hukum Allah, hukum agama. Orang tu mengucap la ilaha illallah, dia hanya berbeza fahaman sedikit daripada kita. Berbeza pun dalam bab parti, dalam bab duniawi, bukan dalam bab akidah. Akidah tu besar lagi, tapi ini dalam bab akhir sekali pecah belah habis masyarakat. Sebab apa? Sebab dia tak jaga hak sebagai seorang Muslim. Ingat, seorang Muslim tu darahnya haram kita cederakan dia. Hartanya haram kita rampas, kita curi, kita rompok, kita buat dengan benar. Dan kehormatannya haram kita calarkan, haram kita hina, haram kita perlekehkan. Malah kita doa kepada Allah, senantiasa doa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allah ajar dalam Quran, ya Allah, jadikanlah hati kami ini, jangan jadikan dalam hati kami ni rasa benci kepada orang Islam. Biar kita tengok tu orang Islam bakal kita ni. Semoga Allah Ta'ala mendamaikan semua orang Islam dan menyatukan mereka.
dan kita juga minta keselamatan daripada perancangan musuh-musuh Islam yang mana mereka sebenarnya sangat suka orang Islam ni bergaduh antara satu sama lain. Musuh Islam tu boleh jadi manusia, boleh jadi iblis, laknatullah. Iblis pun suka sangat kalau kita bergaduh sama-sama Muslim. Pasal apa? Mudahlah dia nak memperkotak-katiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kandungan hadis ni, yang pertama larangan untuk saling mendengki, yang kedua larangan untuk berbuat keji dan menipu dalam urusan jual beli, yang ketiga diharamkan untuk memutuskan hubungan sesama muslim, sebaliknya harus dijaga persaudaraan dan hak-haknya kerana Allah. Yang keempat, Islam bukan hanya akidah dan ibadat sahaja, tetapi di dalamnya ada urusan akhlak dan muamalah. Dan yang kelima, hati merupakan sumber rasa takut kepada Allah Ta'ala, dan takwa merupakan barometer keutamaan dan timbangan mulianya seseorang. InsyaAllah kita dapat faedah daripada hadis ni. Kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang dalam hadis yang ke-36. Wallahu ta'ala alam. Minggu depan kita sebulan sekali. Sebulan sekali. Okey. Ada soalan ke nak tanya? Ada Ustaz, ada. Ada je, cepat yang soalan ni. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nak tanya yang sebut harga secara berbisik tu macam mana tu? Sebut harga secara berbisik. Antara penjual dan pembeli. Dia bisik macam mana tu? Dia bisik ke telinga lah. Jadi apa-apa yang sekeliling tu dia tak tahu harga tu berapa. Lepas tu penjual tu dia pilih seorang tu. Dan tak nyatakan jumlah berapa. Lepas tu dapat ke seorang tu? Macam mana tu? Hukum tu. Pasar bisik. Dia macam lelong. Harga dia berkenan. Harga yang orang tu berkenan. Dia jual barang. Okey, dia pergi dekat orang yang nak beli. Orang beli tu bagi tahu harga dia. Okey, dia tak mau, tapi kat orang, tapi dia tak tahu harga yang benar. Penjual tu dia tak kira dia nak ambil harga mana, terpulang dia. Begitu ke? Ya betul. Macam pasar bisik. Ada Syahir kata ni pasar bisik dekat Kedah. Dia pergi kat pasar tu, dia pergi bisik kat telinga. Dia lelong tapi lelong bisik je. Lelong bisik. Lelong bisik harga begini. Lepas tu jadi penjual tu pilih harga mana yang dia nak Dia pilih. Terpulang. Dia tak ada mudarat kepada orang lain tu, tak ada. Ya. Tak ada. Tu terpulang pada penjual nak jual harga mana. Tak bagi tahu umum harga dia berapa. Melainkan orang tu dia tahu harga kawan ni, dia nak memberi mudarat kepada orang tu. Hatta kalau dia tahu pun, kalau dia tahu pun tapi tanpa niat memberi mudarat, tak ada masalah. Isu sekarang ni ialah memberi mudarat kepada orang lain. So kalau dia bisik, orang lain pun tak tahu harga masing-masing. Cuma atas tuan tu je nak ambil. Tuan tu. Kenapa dia gharar, ada unsur apa? Orang tu nak jual, terpulang dia nak jual kat siapa? Ada bukan harga. Maksud harga jual beli tu ada harga. Cuma macam kita ni orang ni nak jual harga, dia nak beli kereta kita dengan harga RM100. 100 mana ada kereta 100 tak? Harga RM10,000. Kemudian adik kita ada susah ni, kita nak jual harga dengan RM5,000. Tak semestinya kita kena jual dengan harga mahal. Tapi kita berkenal pasal orang ni kita nak tolong dia, harga adik kita jual RM5,000. Tak ada masalah. Harga tu tidak panggil gharar di situ. Sekarang ni dia bisik tu tanpa memberi mudarat kepada orang lain. Cuma penjual tu apa kriteria dia menentukan harga? Tu pula kau macam mana? Pasar bisik tu dia tentu macam mana? Ikut suka dia. Dia punya barang dia ikut suka dia kan nak jual.
Itu tak ada masalah, wallahu a'lam. Ada lagi? Tak ada lah. Ada orang kalau kita ni. Kak Nik sekalian nanya dia Kak Nik ni. Ustaz. Ya, sebut nama ada lalu. Isu ni contoh orang lain lah kan. Kalau isu bergaduh adik-beradik, ni sebagai kakak, dia menegur adik. Jadi adik ni rasa berasa hati lah kan. Jadi mengharap kakak adik mengharap kakak untuk memohon maaf, tapi kakak dia berlawanan. Dalam kes ni macam mana Ustaz? Yang paling baik adalah yang memulakan maaf. Dia tak ada dalam kaedah siapa yang buat salah dia kena minta maaf. Dalam Islam tak ada kata bila bergaduh dua-dua orang, yang mula buat salah, yang salah kena mula minta maaf. Tak ada. Tapi Nabi SAW sebut yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulakan salam ataupun memulakan salam lah. Jadi maknanya walaupun orang panggil dia mengalah, aku tahu aku betul. Aku tahu aku tak salah. Tapi kalau aku minta maaf, aku boleh mendamaikan antara dua orang. So, dia boleh saja mengalah untuk mendapatkan kebaikan dan di situ pahala besar bagi dia. Sebab kita Islam ni tak nak bagi kita bergaduh. Sebab tu dalam karakter, dalam bermuamalah, kadang-kadang kita kena tengok karakter. Karakter ni ada orang dia tak akan minta maaf. Macam mana pun dia tak akan minta maaf. Dia salah pun dia tak minta maaf. Dia betul apatah lagi. So kita ni kita tahu. Aku kalau nak tunggu dia minta maaf, pak mati dia tak minta maaf. Tapi nak tak kita dalam keadaan tersebut? So kita kata tak apalah, aku mengalah, aku minta maaf. Walaupun aku tahu sebenarnya aku betul. Di saat itu Allah Subhanahu Wa Taala kata, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Mendamaikanlah di antara saudara-saudara kamu. Jadi watak pendamai ni tak semestinya dia yang bersalah. Kalau dia boleh mendamaikan antara dua, dia adalah orang yang paling baik. Maknanya orang di antaranya boleh mendamaikan lah. Betul. Walaupun kakak berkeras, adik pun berkeras. Boleh. Kita jadi orang tengah pun boleh. Atau salah seorang daripada keduanya nak mengalah pun boleh. Tak ada masalah. Kita balah orang kita balah gogang. Ai aku ni tak tegur. Alah tak usah kata orang lain, kita dengan suami pun lagu tu, kadang-kadang kita dengan isteri pun lagu tu. Kita tahu dah kalau aku dia ni tak minta maaf dah ni kalau itu. Tapi kak siapa bila? Akhir sekali kita kata minta maaf lah. Dia kata dia pun sebenarnya nak minta maaf juga sebab tapi tunggu kita minta maaf juga dulu. Dia gitu, dia kadang-kadang ego ni lagu tu lah. Ego ni. Tapi macam kita kata tadi, di antara dua orang yang bertelaga tak ada kaedah siapa yang buat salah, dialah hak patut kita minta maaf. Okey, ada soalan ni, soalan bertulis. Ada soalan dalam chat. Macam mana kalau kita bergaduh dalam keluarga yang melibatkan suami kita dan suami kita tak nak berdamai? Ayah juga tu. Suami tak nak berdamai. So kita buat yang terbaik. Kalau kita nak berdamai, kita damai. Kita mengalah. Andai kata orang tak nak juga, itu urusan dia lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah dapat kebaikan. Kalau tak nak kebaikan tersebut, tak berlaku juga. Tak usah kata kadang-kadang ada orang tanya, macam mana kalau kita ni dah buat baik kepada ibu bapa kita, tapi pada mata dia, kita tetap anak yang tak baik. Ada orang begitu tu. Dia duduk buat baik ke ayah dia, tapi ayah dia punyalah tak suka ke dia, mak dia tak suka ke dia, pada ada adik-beradik lain racun dan sebagainya. Nampak macam tak baik je dia. So kita kata urusan kita dengan Allah selesai. Sebab kita dah berusaha untuk buat baik.
Tapi kalau tak mendatangkan hasil, itu bukan kerja kita lah. Untuk memberikan kedamaian dalam hati itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. So kita dengan Allah settle. Dia dengan tu, itu urusan dia dengan Allah lah pula. Okey, macam mana kalau kita dah nasihatkan suami kita tapi dia senyap saja, macam mana? Saya patut stop nasihatkan dia, ya? Nasihat ni jangan stop. Melainkan mendatangkan mudarat. Kalau dia tak berlaku, dia kadang-kadang dalam bab nasihat ni bukan sekali, bukan dua kali, bukan 3 kali. Apatah lagi kalau hubungan antara suami isteri. Hubungan suami isteri itu Nabi SAW bagi tahu dah. Dia dengan suami nak jaga isteri ni seperti tulang rusuk, nak betul tu jangan kuat. Jangan terlalu lemah, jangan terlalu kuat, takut patah dan sebagainya. Dan begitulah sebenarnya isteri dengan kalau kita tengok macam mana sahabat Nabi Abu Talhah kan, dengan Ummu Sulaim yang mati anak dia. Mati anak dia sampai peringkat macam mana adab dia menegur. Kadang-kadang kita kata jangan pernah berhenti menasihat. Cuma mungkin kita tukar taktik lah, tukar teknik dan sebagainya. Jadi nasihat ni kalau tidak mendatangkan mudarat, jangan berhenti. Berhentilah nasihat. Yang penting nasihat tu nasihat yang betul lah, nasihat yang baik. Saya pun tak tahu background dia berlaku macam mana, tapi mana satu yang betul, mana satu yang salah, kita pun tak tahu. Cuma kita nak kata damaikanlah di antara dua orang Muslim, dan tak semestinya orang yang salah tu kena mengalah. Boleh jadi dia ada indikator dia yang dia nak, wallahu ta'ala alam, kita pun tak tahu. Tapi jadikanlah neraca kita yang sebenar-benarnya adalah neraca dari sudut keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, ya. Tadi sambungan yang tadi kan. Okey. Pasal bisik dia. Cara berbisik tadi kan. Okey, tiada unsur pilih kasih tu. Macam contoh macam ni kan, saya dengan ustaz ni nak beli barang tu kan. Okey, penjual tu dia kenal rapat dengan ustaz. Orang kata, tak boleh aku kenal dengan ustaz ni, aku bagi ke ustaz. Jadi ustaz pergi bisik harga tu, ustaz dapat barang tu. Kira macam mana tu? Tak apa, tu hak pemberjual nak jual kat siapa? Hak penjual dia jual kat siapa? Kalau benda berulang lepas tu ustaz datang pula, jadi pun dia bagi ke ustaz juga. Saya sampai orang lain tak boleh, tu ke macam mana? Dia tengok kat ada pasar tu. Pasar tu dia memang memberi kebebasan untuk jual ke siapa-siapa dia nak. Itu tu membida. Tapi dia tak letak harga paling. Dia kaedah dia tak letak harga siapa paling tinggi kan. Dia ikut suka dia nak jual kat siapa. Dia tak letak harga. Boleh kita nak jual kat siapa-siapa kita punya. Melainkan dia macam kita ni bukan barang kita. Contohnya, kita bukan jual barang kita jual barang orang. Kita jual barang orang, tuan dia kata kepada kita, jual tu siapa dia paling harga mahal. Kalau tuan dia kata gitu, kita kena jual sebab kita wakil, amanah kena jaga. Tapi kalau barang tu barang kita, orang tu mari jual 2 kali, aku nak jual ke dia ni pasal aku baik dengan dia. Itu tu pun. Itulah tu kata nampak unsur pilih kasih lah pun semua sebab ustaz ni pengaruh ke ataupun kawan-kawan dia. Jadi orang yang big ramai-ramai tu asyik dapat orang sama je. Minggu seterusnya pun kalau dia jual barang pun tak payah belilah. Sebab tahu dah dia akan bagi pada ustaz ni. Contoh. Dia bagi pada kawan ni. Jadi kita nampak benda tu Jadi tak jelas lah benda ni. Tu saya tanya hukum tu. Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz, maksudnya dalam kes tadi selagi penjual tak berjanji dengan mana-mana pembeli lah kan? Boleh. Sebab dia tak ada berjanji. Boleh. Okey. Boleh, tak ada dah. Kalau tak ada, kita stop lah. InsyaAllah. Alhamdulillah hari ni kita dapat hadis yang ke-36. Peringlah hadis ni, tampal, jadikanlah adab kita sesama Muslim. Dan kalau untuk mengelakkan fitnah dalam masalah pasal bisik tadi, untuk mengelakkan fitnah, kalau betul ustaz tu baik dengan dia ataupun orang tu baik dengan dia, jangan pergi jual. Beli terus, jangan sebelum siapa pasal bisik tu. Dah tahu dah ustaz kata-kata mu ada barang jual minggu depan, tak payah mari pasal bisik, jual kat aku lain, aku nak beli.
Jadi tak menimbulkan fitnah. Tapi dari sudut hukum dia bebas jual lah. Cuma nanya kat orang lain hak pergi beli itulah, hak pergi tu. Nanya lah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.